warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Dafrof. Kami Kumpulan 8 akan membentangkan tugasan kami iaitu homeschooling di Malaysia. Apa itu homeschooling? Homeschooling merupakan pendidikan anak-anak di rumah sama ada oleh ibu bapa atau tutor yang berlaku di luar persekitaran sekolah. Pendidikan ini bermula seusia 1 tahun ke peringkat prasekolah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Pendidikan ini diberikan secara rasmi atau tidak rasmi mengikut kurikulum tertentu sama ada melalui tunjuk ajar tutor, belajar atas talian ataupun ibu bapa bertindak sebagai tenaga pengajar. Ibu bapa yang ingin membuat homeschooling sepenuh masa di rumah perlulah membuat permohonan pengecualian daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Ibu bapa yang memiliki anak dalam kategori tertentu seperti masalah kesihatan kronik atau abiliti perkembangan tahap dan memerlukan penjagaan yang rapi. Seterusnya, ibu bapa yang bekerja shift ataupun bekerja sendiri di mana salah seorang daripada mereka perlu bersama anaknya semasa aktiviti homeschooling ini dijalankan. Manakala ibu bapa yang bekerja sepenuh masa, aktiviti ini akan dilakukan pada hujung minggu. Keadaan ini dapat memberikan ibu bapa menilai sejauh mana minat anak-anak mereka dari segi minat atau bakat anak mereka. Kajian ini meneroka trend persekolahan di rumah di Malaysia dan faktor yang menuai ibu bapa memilih pilihan pendidikan anak-anak mereka. Kajian ini merupakan kes tinjauan jauh trend homeschool di Malaysia menjelang tahun 2025. Dan ia akan menentukan impak homeschool kepada pelajar dan faktor pendorong pilihan berterusan pendidikan homeschool dalam keluarga. Kajian ini dijalankan di Kuala Lumpur kerana majoriti pelajar sekolah di rumah terdapat di Malaysia. Sebuah sampel 30 ibu bapa yang homeschool anak-anak mereka dipilih secara rawak dan antaranya 4 orang ibu bapa telah ditemubuai. Hasil menunjukkan daripada 30 ibu bapa yang menjawab soal sidik tersebut, 18 daripada mereka menyatakan mereka semakin tidak berpuas hati dengan latar belakang pendidikan anak-anak mereka di negara ini. Ibu bapa tidak menyukai perubahan yang kerap berlaku dalam sistem pendidikan. Antara sebabnya ialah anak mereka mungkin tidak bersedia untuk sukatan pelajaran baru dalam sistem pendidikan. Mereka berhasrat untuk menangguhkan pengajaran formal dan tersusun sehingga anak mereka bersedia. Mereka merasakan sukatan pelajaran semasa dalam sekolah awam boleh menyebabkan tahap pencapaian akademik anak mereka semakin rendah. Kurikulum atau pengajaran semasa di sekolah awam tidak serasi dengan kepercayaan atau nilai keluarga atau kekurangan integrasi agama dalam sukatan pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah awam. Kajian kedua, A Model of Homeschooling Based on Technology in Malaysia oleh Alex, Nolida dan lain-lain ini membangunkan model homeschooling berasaskan teknologi di Malaysia. Model ISM direka bentuk untuk menyediakan pelajar sekolah di rumah akses kepada pelbagai sumber pendidikan termasuk kursus dalam talian, perpustakaan maya dan tunjuk ajar dalam talian. Kajian ini mendapati model tersebut berkesan dalam membantu pelajar di rumah mencapai matlamat pendidikan mereka. ISM ialah proses pembelajaran berasaskan komputer untuk membolehkan individu atau kumpulan membangunkan model atau peta hubungan antara elemen yang terlibat dalam isu yang kompleks berdasarkan pengalaman praktikal dan pengetahuan pakar. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Badoo, MySpace, Tag, Friendster dan lain-lain berada pada peringkat tertinggi dalam hierarki model berasaskan ISM berdasarkan kelompok elemen iaitu dependent high dan kuasa pemanduan rendah. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan laman sosial adalah pembelajaran dan pengajaran gaya yang diamalkan oleh ibu bapa yang menjalankan homeschooling. Sebagai contoh, Facebook telah digunakan secara meluas dalam medium pengajaran dan pembelajaran dan telah menawarkan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada penggunanya. Kajian ketiga, The Malaysian Experience in Homeschooling oleh Ebenezer, John dan lain-lain telah melakukan tinjauan literatur tentang homeschooling di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2016. Bilangan pelajar homeschooling di Malaysia telah berkembang dengan stabil sejak beberapa tahun kebelakangan ini dan sebab untuk homeschooling telah menjadi lebih pelbagai.
Terdapat kekurangan kajian tentang keberkesanan homeschooling di Malaysia dan lebih banyak kajian diperlukan untuk memahami kesan homeschooling terhadap pencapaian akademik dan perkembangan sosial kanak-kanak. Mereka berpendapat bahawa pendidikan tidak seharusnya disediakan oleh yang tidak bertauliah dan tidak berkelayakan. Persekolahan di rumah tidak membenarkan penilaian berkesan terhadap piawaian kualiti akademik dan juga tidak memberikan ketepatan diagnosis dan perancangan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak. Di sebalik kritikan dan perasaan bimbang secara umum terhadap persekolahan di rumah, kajian penyelidikan telah mengembangkan bidang penyiasatan seperti pencapaian akademik dan penyesuaian sosial di rumah kanak-kanak bersekolah, termasuk faktor lain seperti kepercayaan, amalan, tahap sosioekonomi, latar belakang pendidikan dan etnik ibu bapa bersekolah di rumah. Okey, pada hari ini kita pergi pada apa? Isu-isu homeschooling. Homeschooling ataupun pendidikan di rumah ialah amalan di mana ibu bapa ataupun penjaga pelajar memilih untuk mengajar anak mereka di rumah dan bukannya menghantar mereka ke sekolah. Hal ini dikatakan bahawa amalan ini sebenarnya amalan telah berlaku sekian demi lama, tetapi ia telah menjadi topik yang hangat dan topik yang kontroversi dan dia telah menimbulkan terdapat beberapa isu. Oleh itu, marilah kita pergi. Apakah isu-isu yang ingin saya katakan? Okay, kita sambung lagi. Apakah itu isu-isu yang ingin saya katakan? Isu-isu yang ingin saya katakan adalah isu pertama iaitu silibus pembelajaran. Pendidikan di rumah ataupun homeschooling ia adalah salah satu praktik untuk mendidik anak-anak di luar lingkungan sekolah tradisional. Salah satu aspek yang penting adalah silibus pembelajaran. Ingin saya bagi contoh. Ibu bapa yang mengajar anak-anak mereka di sekolah, mereka perlulah mempunyai silibus pembelajaran sama selari dengan silibus pembelajaran iaitu di sekolah. Iaitu mereka katakan, contoh di sekolah, cikgu mengajar iaitu matematik pada bab 5 dan di rumah juga ibu bapa perlulah mengajar matematik pada bab 5. Ingin saya katakan lagi, contoh di sekolah cikgu mengajar pendidikan Islam bab 6, maka di rumah juga ibu bapa perlulah mengajar pendidikan Islam bab 6. Itu adalah silibus-silibus pembelajaran. Di samping itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran anak-anak. Mereka perlu juga ditekankan iaitu standard pendidikan, metod pendidikan, mata pelajaran, keunikan anak-anak dan kesemua ini merupakan cakna-cakna untuk anak-anak pada setiap masa. Okey, kita pergi kepada isu kedua. Apakah itu isu kedua? Isu kedua adalah disiplin. Disiplin adalah syarat utama bagi anak-anak mereka apabila belajar di homeschooling ataupun pembelajaran di rumah. Belajar di rumah bukan dikatakan anak-anak mereka ni bebas daripada nak buat apa, anak mereka ni bebas daripada nak rehat pada pukul berapa, anak mereka bebas daripada mereka nak belajar pada waktu bila. Bahkan belajar di rumah juga mereka ditetapkan atau penetapan untuk jadual pembelajaran. Oleh hal demikian, siapakah yang peranan yang penting dalam pembelajaran di rumah adalah peranan paling penting adalah ibu bapa. Hal ini yang saya katakan bahawa ibu bapa adalah role model bagi anak-anak mereka dan ibu bapa juga ingin saya katakan mereka mempunyai 3 perkara yang penting. Yang pertama, menetapkan jadual pembelajaran. Yang kedua, pengawasan. Dan yang ketiga, motivasi kepada anak-anak. Untuk isu yang ketiga, iaitu merujuk kepada kualiti boleh berkait mengenai kelayakan tenaga pengajar. Dalam hal ini, homeschooling membolehkan kanak-kanak mendapatkan pendidikan daripada tenaga pengajar yang dipercayai oleh kedua ibu bapanya. Berbeza pula dengan sistem persekolahan yang tenaga pengajarnya jelas sekali mempunyai kelayakan tertentu bagi menjalankan tugas sebagai guru. Contohnya di sini, ibu bapa yang menjadi pengajar, dia mestilah mempunyai persiapan dalam memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai kurikulum. Dan untuk isu yang terakhir, iaitu sosialisasi, homeschooling dilihat mengurangkan interaksi sosial dengan rakan sebaya dan proses sosial ini merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran. Dan contohnya ini, homeschooling akan lebih terbatas dalam proses interaksi, melainkan dengan ahli keluarga terdekat. Jadi, berbanding dengan lingkungan persekolahan, kanak-kanak mereka dapat berinteraksi bersama dan belajar bersama. Kita pergi kepada tokoh-tokoh yang saya jumpa dan saya sangat teliti tokoh itu dan saya sangat suka tokoh itu, iaitu Hajar On. Bagi saya, Hajar On dia telah mengubah perspektif masyarakat daripada anggaran negatif
kepada positif yang mengatakan bahawa masyarakat mengatakan pembelajaran secara di rumah ataupun homeschooling yang menyebabkan anak-anak mereka tidak mempunyai masa depan, anak-anak mereka ni rosak, anak-anak mereka ni tidak mudah bergaul dengan orang-orang, masyarakat. Bagi saya, muncullah hamba Allah ni iaitu Hajar On, dia telah mengubah perspektif negatif kepada perspektif yang positif. Itu bagi saya suka. Beliau juga ada berkata bahawa pengalaman dalam menurunkan minat semasa persekolahan di rumah telah membantu atas kejayaan mereka pada hari ini. Yang saya tunjukkan, Hajar On telah membawakan watak bintang utara dalam musikal Gamelan. Kesimpulannya, homeschooling di Malaysia menawarkan kebaikan dan keburukan. Ia memberi peluang untuk pendidikan yang diperibadikan, fleksibiliti dalam penjadualan, perhatian individu dan ikatan keluarga yang dipertingkatkan. Ibu bapa mempunyai kebebasan untuk memilih core kurikulum dan menerapkan nilai mengikut keutamaan mereka. Walau bagaimanapun, persekolahan di rumah juga turut mempunyai cabaran seperti interaksi sosial yang terhad, potensi pengasingan, keperluan dalam sumber dan potensi batasan dalam pengiktirafan. Akhirnya, keputusan untuk homeschool harus berdasarkan pemahaman yang menyeluruh tentang keperluan undang-undang, keupayaan keluarga untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, keperluan pendidikan anak-anak dan sistem sokongan yang ada. Adalah penting untuk ibu bapa menilai dengan teliti faedah dan kelemahan persekolahan di rumah, mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan membuat keputusan yang selaras dengan kepentingan terbaik pendidikan anak mereka dan kesejahteraan keseluruhannya. Sekian, terima kasih.